So, saya ingat kita start lah. Saya dah rekod ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni daripada nenek kita lah Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Perkataan ni, kalimah ni Nabi sebut dalam pembukaan majlis Nabi. Kalau tengok sini, hadis ni hadis yang sahih. Ini saya tak bawa explanation tentang ni, cuma maybe kita ambil yang last ni lah, yang ayat ni hadis Nabi yang Nabi sebut ni. Nabi kata, ni kita ulang-ulang lah. Nabi kata setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat dalam neraka. So ini Nabi tunjukkan kepada perbuatan itu sendiri, bukannya kepada orang yang membuat bid'ah ataupun orang yang berdosa. Ini kita kena ingatlah, yang ni adalah perbuatan yang buruk tempat dalam neraka. Tapi tidak orang lah. Orang ni ada timbangan amal kan, ada dekat mizan nanti, ada banyak lah. Kita kena ditimbang lah kita amal kita. Itu baru syurga ke neraka. So yang ni, bid'ah ni adalah bid'ah dari sudut amalan tersebut, bukannya kepada orang. Format tazkirah macam biasa, kita ikut format yang sama. So kita ada kita ulang-ulang pentingnya ilmu dan juga peringatan kematian lah, kita ulang-ulang setiap minggu. Last week tak buat, so ni 2 minggu sekali kita ulang. Dan saya tahu lah dalam setengah jam pertama ni memang agak boring, tapi ambillah iktibar daripada sini. Dan juga tazkirah ni lagi banyak kita bagi, mungkin akan melekat dalam hati kita lah, sebagai peringatan untuk melembutkan hati kita. Kita ulang benda yang sama, insyaAllah Allah bagilah kebaikannya. Hal umum kalau ada, saya tak ada buat hal umum. Semalam pun baru je buat yang hadis ni, tak sempat nak readykan yang hal umum ni. Jadi hari ni kita nak cerita tentang hadis 38 ni, tidak memusuhi wali Allah. Ini penting lah, sebab Imam Nawawi letak dalam hadis 40, Imam Nawawi menunjukkan sangat penting lah. Cuma nanti kita akan hurai wali yang benar-benar mengikut apa yang daripada tafsiran Allah dan juga Rasul,
dan juga wali yang kebanyakan kita faham lah. Terutama saya faham dulu, saya ingat wali, apa yang saya faham dulu. Macam-macam lah, terbang lah, keajaiban banyak-banyak yang kita faham daripada dulu yang orang bawa. Tapi bila kita pergi kepada benda yang sahih, sebenarnya wali ni sangat simple lah maksud dia. Jadi kita nak uras tentang hadis ni supaya kita faham, insyaAllah. Lepas tu ada soalan penutup, kalau sempat lah kita ada soalan penutup. Kita pergi kepada hadis 40 ni, saya rasa 20 minit kita buat mukadimah, kalau sempat nanti kita buat soal jawab lah. Kalau tak ada soal jawab nanti kita terus stop lah. So hadis 40 ni, kita ambil daripada hadis Imam Nawawi 40, hadis 40, kita dah baca dalam 34 hadis dah. Hari ni, 34 lah. Hari ni, kita baca 34 hadis. Dah jadi 81% dah, ini saya tak update ni. 81% dah, tak banyak dah untuk hadis kita habiskan. Yang hijau ni kita dah baca, yang biru ni belum baca lagi lah. Yang orange ni, yang kita akan baca hari ni. Kita tengok, ini yang pertama tadi, yang hijau dah baca, ada beberapa hadis tak baca lagi lah. So yang orange ni, tajuk dia, tidak memusuhi wali Allah. So kena ingatlah hadis daripada Imam Nawawi ni, dia letak dalam hadis, ada 42 hadis saja, tetapi mengandungi maksud yang besar. So kita ingat hadis ni, kenapa nanti kita akan urailah dalam sebelum kita tamat sesi ni, kita akan kembali kepada summary kenapa Imam Nawawi letak hadis ni dalam hadis yang sedikit ni. Sebab dia mempunyai maksud yang sangat besar dan juga ada relationship dengan akidah. So kita kena cakna sikit lah yang hadis ni. So saya baca hadis ni, hadis 38 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman. So bila ada perkataan Allah Ta'ala berfirman ni adalah hadis qudsi kita panggil. So hadis qudsi ni boleh jadi dhaif, boleh jadi palsu, boleh jadi sahih. So hadis ni adalah hadis qudsi yang sahih sebab dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. So Allah kata, ini Nabi dengar daripada Allah kata. Ini Nabi dengar, ini bukan Quran lah, tapi Nabi dengar daripada Allah kata. Nabi quote balik apa yang Allah kata. Nabi kata Allah kata, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Maksudnya orang-orang yang bermusuh dengan wali Allah ni, Allah akan umumkan perang. Cuma later nanti saya nak cerita sikit maksud dia ni. Sebab saya rasa terutama saya lah, telah terkeliru dengan maksud wali yang sebenar ni. Sebab saya faham wali ni lain lah. Saya faham yang gaib tu kan. So kita akan huraikan sikit tentang maksud wali. Kemudian tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. So Allah kata ibadat yang paling utama adalah ibadat wajib. Maknanya ibadat yang dekat dengan Allah yang paling utama adalah ibadat yang wajib. Dan hamba-Ku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah yang di luar, yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan juga layer kedua, second layer adalah kecintaan yang orang yang hamba Allah yang dekat dengan Allah ni adalah orang mula-mula buat kepada yang wajib, yang kedua dia buat benda-benda yang sunnah juga kan. Dan jika aku telah mencintainya, maka perbuatan dua ni maknanya dia dijadikan seolah-olah cinta yang wali tadilah, wali Allah lah dua tu. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang dia telah gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, nescaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, nescaya akan aku lindungi. Dekat bawah ni maksud dia, bukannya bermaksud Allah tu jadi tangan dia, tak. Bukannya Allah tu jadi telinga dia, tak. Maknanya Allah ada bersama dengan dia dan Allah merahmati orang tu. Contohnya macam bila macam Nabi di perang Badar dulu kan, yang malaikat ada bersama dengan Muslim kan. Dia tak adalah tiba-tiba jadi malaikat macam cerita fantasi tu kan, keluar orang ada masa-masa lawan semua, taklah. Maknanya sahabat Nabi juga yang akan berperang. Allah bersama dengan mereka, cuma dari sudut maksud ni mungkin dari sudut motivasi, mungkin dari sudut lain lah. Dia bukannya dari sudut memahami ni dari konteks zahir, bukan sebab hadis ni orang sufi guna dengan cara yang salah. Dia sangka maksud yang belakang ni, yang dia kata ni adalah orang tu dia jadi wahdatul wujud kan, bersama dengan Allah, perkataan ni. So perkataan ni Nabi sebut ni, tapi sahabat ni dia faham lah. Sebab memang Nabi duk tarbiyah sahabat lama kan.
So bila Nabi sebut je, Nabi tak perlu hurai lah sebab memang sahabat faham. Macam contoh, saya bagi contoh. Ini dari sudut ilmu saja kan. Tapi ilmu-ilmu pun maksud dia ramai yang, walaupun daripada hadis yang saya nak sebut ni, ramai yang ingkar hadis ni. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi tanya seorang budak ataupun hamba wanita. Nabi tanya di mana Allah. Hadis dia yang sahih. Nabi tanya di mana Allah. Dan wanita tu kata Allah di langit. Allah fis sama', dia kata. Allah di langit. Nabi kata sebab dia hamba, Nabi kata bebaskan dia. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Maksud dia macam itulah. Tapi ramai mana yang orang ingkar maksud hadis yang sahih tersebut. Sama juga yang ni, Nabi kata macam ni kan, tapi ramai orang ambil secara literal. Bermaksud sebab kita kena ambil huraian daripada sahabat Nabi, barulah kita boleh faham maksud dia. Ini adalah bukan apa yang kita dengar daripada wali-wali lah. Sebab dalam slide yang seterusnya saya nak tunjuk apa yang benar maksudnya daripada yang sahih, maksud wali ni, dan juga apa yang dah terpesong. Macam tu lah. So summary dia daripada hadis ni, nanti kita akan ulang balik hadis ni sebab hadis ni saya nak relatekan sebab dia memerlukan kefahaman yang tinggi jugalah supaya kita boleh elakkan nanti orang duk sebut wali-wali kan, orang tu wali, ni wali. Kalau dulu ni saya pengalaman saya dah dulu bila ada cerita Melayu zaman dulu lah, saya pun dah tua kan, kat 50 dah ni. Ada orang yang tak solat pun dia duduk kat surau kan. Apa tu orang kata dia wali, dan dia cerita TV lah. Maksudnya pemikiran tu dah ada zaman dulu kan. Even sekarang pun dalam Facebook ada orang kat Indonesia tu yang duduk, orang gila kan, duduk atas kerusi, orang misal rokok, orang datang pegang kaki minta, dia kata ni wali-wali. Dah makam dah tak ada makam syariat dah, jadi makam hakikat macam-macam lah. Semua tu adalah palsu, penipu. Itu adalah dajjal kecil, penipu besar. So kita nak memahami lah maksud wali yang sahih. Sebelum tu kita pergi kepada summary dia. Pertama, Nabi kata, siapa yang memusuhi wali Allah, Allah akan umumkan perang. Perang peperangan ni adalah antaranya bermaksud boleh jadi fizikal, tapi saya ingat yang fizikal dah kurang lah. Kebanyakan perang ni maksud dia pergi kepada hati. Allah akan layers upon layers, akan tutup hati orang tu yang lawan wali Allah tu. Kebanyakannya orang tu dah sesat, dia lebih bagi kesesatan lagi. Kebanyakan macam tu kalau kita baca dalam Quran, antara bala yang Allah bagi banyak ni adalah Allah tutup lapisan layers upon layers hati orang tadi. Orang yang duk memusuhi wali Allah tadi. Nombor 2, ibadat yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadat fardu. So ibadat wajib ni bila kita buat penuh, maknanya kita dekat dengan Allah. Dan kita dalam perjalanan menuju term wali Allah lah. Nombor 3, ibadat sunnah. Bila dah buat ibadat fardu ni, buat ibadat sunnah. So 2 ibadat ni kalau dirangkumi 2, dia pergi kepada wali Allah tadi tu. Wali ni orang yang dicintai oleh Allah, Allah redha dan lindungi orang ni. Orang datang buat onar kepada dia kan, Allah akan protect orang ni. Cuma kita ingatlah protection orang ni kepada wali Allah ni bukannya macam cerita-cerita movie tu. Dia lebih kepada protection dia, mungkin dia orang tu sendiri sabar kan. Dia redha, hati dia lebih lapang, dia lebih senang untuk bersedekah. Macam tu, dia kepada kebaikan untuk kematian dia. Bukannya kejayaan, bukannya Allah redha dia berjaya, dia kaya, ataupun dakwah dia jadi, tak begitu. Sebab dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi cerita di mahsyar nanti Allah kumpulkan nabi-nabi. Ada yang Nabi datang dengan ramai pengikut. Bahkan sangat sahabat tanya, Nabi tanya Allah, adakah ini ramai orang pengikut kat belakang, adakah ini umat Islam? Tak, dia kata itu adalah umat Nabi Musa AS. Ada yang Nabi datang 3 orang pengikut, ada yang Nabi datang tak ada pengikut langsung, kosong. Maknanya orang yang dicintai Allah ni, Nabi lah orang yang paling dekat, yang kalau nak ambil definisi wali ni, Nabi lah yang paling layak kan kalau kita kata. Menunjukkan wali Allah ni walaupun dia redha, tapi tengoklah nabi-nabi zaman dulu kan yang sangat teruk kena bala, bukan bala lah, kena ujian kepada Allah. Dan juga ingatlah itu kita dah baca kan dulu lah, awal-awal dulu. Kita baca surah Yasin yang cerita tentang ada 2 orang nabi yang Allah bagi kepada dua orang, kita tengok dua orang tu salah saya. Dia bagi, Allah turunkan nabi 2 orang ni, Allah lantik nabi untuk dakwah satu tempat tu. Dua-dua tu kena bunuh. Menunjuk ada seorang je yang datang yang ikut nabi ni. Maknanya 2 orang nabi tu ada seorang yang pengikut dengan ramainya orang kat kampung, kat bandar tu. Dan orang yang seorang ni pun kena bunuh juga. Dia dakwah kena bunuh. Menunjukkan wali ni, orang yang dicintai Allah ni, Allah redha dan lindungi bukanlah bermaksud nampak dari sudut fizikal dia. Mungkin hati dia tenang, wajah dia bercahaya, dia rasa ketenangan yang Allah bagi kepada dia. Jiwa dia besar kan.
orang minta tolong ditolong. Dia macam tu. Itulah redha Allah kepada kita. Nombor 5, wali selain Allah ni, doa ni makbul. So dia doa makbul. So kena ingat juga doa ni semua makbul. Dalam hadis yang sahih Nabi kata doa semua makbul. So ada tiga kategori doa. Pertama, sama ada Allah bagi terus. Kedua, Allah bagi di akhirat nanti. Nombor 3 ni, Allah tukarkan doa dia tu sama value dengan bala yang kemungkinan menimpa dia. Katalah tiba-tiba kita hari ni bawa motor kan, tiba-tiba mungkin hari tu Allah takdirkan accident. Tapi atas sebab doa yang kita minta tu, Allah convertkan accident tu jadi tak ada accident lah, maksud dia macam tu. So doa ni semua makbul, kecuali ada hadis yang satu lagi tu Nabi kata orang yang tak makbul doa adalah orang yang makan benda haram. Satu lagi saya sebut kan, orang yang tak makbul doa adalah orang yang makan benda haram. Nabi dalam sebut dalam hadis tu ada orang ni dia kusuk masai kan, tapi Nabi kata bagaimana Allah nak makbulkan doa dia walaupun dia kusuk masai? Dia pakai pakaian haram, makan makanan haram, macam tu. So bagaimana Allah nak terima doa dia? So ada juga doa yang tak makbul, yang menghalangkan makbulnya doa tu adalah orang yang makan benda haram ataupun pakai benda haram lah. So kita kena keluarlah daripada benda tu. Cuma doa ni Allah makbul semua secara umum, kecuali yang tadilah. So kalau kita buat benda haram ni, kita sentiasalah berdoa kepada Allah. Okey, itu antara 5 ibrah lah. Yang bawah ni saya akan cerita kemudian lah, yang cerita pendengaran dia, Allah mendengar. Yang ni kalau kita baca dalam kitab sufi, saya ada beberapa kitab sufi lah. Memang sangat-sangat sakit mata lah kita baca. Sebab dia tafsir ikut dan dia je. Okey, sini maksud dia lain. Maksud dia adalah macam tadilah, macam ni kan, macam Nabi kan. Allah besarkan hati dia, maknanya pendengaran ni Allah dengar, mana dia jadi tenang. Orang maki dia tenang. Allah bantu dia untuk beri ketenangan, sakinah ke dalam hati dia. Maksud dia macam tu. Penglihatan dia nampak benda maksiat, dia pun lower the gaze kan, dia tundukkan mata dia. Allah yang, sebab tu kadang-kadang, ini saya sendirilah, kadang-kadang saya doa, ni guru saya beritahu lah, dia kata, doa kepada Allah, dia kata dia selalu doa kepada Allah supaya Allah uruskan hidup dia. Sama jugalah, kita banyak ujian yang sama, rakan-rakan yang lain banyak ujian. So selalu doa supaya Allah uruskan hidup saya ni. Sebab kita nak macam ni lah, biar jadi macam ni kan. Allah uruskanlah. Biarlah kita ni orang lara banyak maksiat kan. So kita nak lah supaya Allah jadikan kita ni wali. Cuma saya nak cerita wali ni sebenarnya benda yang mudah je dia wali ni sebenarnya, daripada maksud Allah dan juga Nabi. Kita tengok maksud wali yang sahih. Apa dia? Tengok Allah Ta'ala berfirman, surah Yunus ni, Allah kata, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Ini mungkin yang tadilah yang Allah bagi pendengaran penglihatan dia tu kan. Dia tak khawatir, dia tenang. Dia rasa kompos lah. Dan tidak pula bersedih hati. Kita tengok, ini adalah syarat orang wali Allah. Iaitu wali Allah ni adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Tak ada pernah sekali pun Allah beritahu atau Nabi berkata wali Allah ni orang yang ada keajaiban, karomah-karomah macam pelik-pelik. Tak ada. Allah kata wali Allah ni adalah orang yang beriman, yang akidahnya tulus, yang benar-benar akidah kepada Allah, yang tidak syirik, dan juga orang yang bertakwa. Dua tu je. Tengok Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, setiap yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Boleh jadi dalam kumpulan tazkirah hari ini semua orang ni wali Allah. Kan, sebab kita yang beriman dan bertakwa. Cuma tingkatan dia berbezalah kan. Ustaz saya kata, Dr. Abanas Manani kata, wali Allah yang bukan nabi tertinggi adalah ini yang bukan nabi lah. Wali Allah yang bukan nabi tertinggi adalah sahabat Nabi, para sahabat-sahabat lah. Lepas tu baru tabi'in, tabi'un tabi'in. Lepas tu barulah kita ni lah yang jauh ni. Cuma syarat yang utama dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Syarat-syarat yang ada karamah tak ada karamah ni bukan syarat jadi wali Allah. Dan karamah-karamah ni saya akan umum kemudian, sebab karamah-karamah ni kalau kita dengar daripada syarah-syarah ustaz-ustaz lah, banyak cerita. Banyaklah ustaz, ada ustaz yang betul, ada ustaz betul kan. Cuma yang tak betul ni akan cerita yang karamah-karamah pelik-pelik ni. Dia nak cerita yang orang tu ada dekat dengan Allah dan dia juga wali Allah. Sebenarnya dia menjuruskan kepada benda lain. Cuma dalam apa yang sahih daripada Allah ni, Allah kata wali ni adalah orang yang beriman dan bertakwa, itu je. Mudahlah, maknanya kita boleh mencapai tahap wali. Cuma wali ni dia tak tahu dia wali lah. Kan? Orang pun tak boleh nak berkata sebab Allah je yang tahu benda gaib. Syekh bin Bas sebut, dia kata setiap yang beriman dan bertakwa selain daripada Nabi. Ini wali yang saya sebut tadi kan, yang bukan Nabi kan. So ini definisi wali. So kita kena ingatlah definisi wali ni bukan benda-benda yang pelik-pelik.
Definisi wali ni adalah beriman dan bertakwa saja. Yang beriman kita urai sekali. Beriman yang inilah yang kita duduk dalam sekolah agama, sekolah pelajaran agama, form 1, form 2, form 3 kan ada ni kan semua. Saya tak urai yang ni sebab benda ni dia akan ada nanti. Sebab ini saya akan urai kemudian lah. Untuk SDN tu saya nak urai yang ada 3 hadis yang besar dalam untuk orang Muslim ni. Saya akan cerita bab niat, bab Islam, iman, ihsan dan juga rukun Islam. Nantilah kita akan urai. Cuma yang ni nak bagi tahu rukun iman ni lah, mana akidah lah. Kan percaya kepada Allah, siapa yang percaya kepada malaikat, siapa yang percaya kitab Quran, Rasul. Yang kita buat sebenarnya dah cukup syarat untuk jadi wali Allah. Nombor 2, takwa. Takwa ni saya buat hari tu, ni definisi saya sendirilah saya buat. Dulu yang bulat-bulat tapi saya dah petakkan lah. So takwa ni yang duduk dalam, yang biru ke dalam ni, dia warak dan juga dia buat benda wajib dan sunnah. Warak ni bermaksud, ni ada hadis Nabi sebut tentang warak ni kan. Nabi kata, Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. So Nabi kata yang tak sure ni tinggal warak. Kita masuk dalam konteks warak. So definisi yang saya faham ni, takwa ni adalah orang yang duduk dalam konteks warak, yang tinggalkan benda yang tak sure ni ditinggalkan, dia buat benda yang wajib dan sunnah. Dan dia meninggalkan benda yang makruh. Benda makruh boleh tinggal sebab orang ni bila kita baca hadis, kita lah, saya lah, bila sebelum saya tak tahu kan, saya ingatkan makruh ni tak apa makruh kan. Cuma bila kita dah belajar hadis banyak ni, rupa-rupanya bila Nabi larang tu, rupanya dia datang kepada kecintaan kita kepada Nabi. Setelah Nabi larang minum berdiri kan, Nabi ada minum berdiri, cuma nak tunjuk dia maknanya tak berdosa lah minum berdiri. Tapi kita takkan nak minum berdiri sebab makruh. Tapi kalau kita letak diri kita ni nak menuju kepada wali lah, sokol wali ataupun takwa ni, kita sayang Nabi kan, janganlah buat benda makruh. Maknanya degree dia tu, degree sensitivity kita ni untuk kita ikut Rasulullah ataupun untuk kita tak nak ikut apa yang Nabi tak buat walaupun dia makruh, tinggi kan. So kita nak dalam konteks kita tak nak juga buat benda yang makruh. Lepas tu bid'ah, tinggalkan benda bid'ah ni. Bid'ah ni macam mana kita nak tahu bid'ah? Dia melalui ilmu. Sebab bid'ah ni boleh jadi dia cuma, dia tidak, mungkin dia duduk dalam konteks tak ada dosa, dia cuma jadi harus je bid'ah tu. Tetapi dia buka jalan seluasnya menuju syirik. Sebelum ni kita dah sebutkan, tapi saya ada slide lain yang saya sebut bawah ni tentang musyrikin Mekah tu. Sebab saya nak relatekan dengan karamah tu. Karamah wali nanti, saya akan nak cerita tentang karamah wali tu, dia actually ada relationship dengan perangai musyrikin Mekah nanti. Dan dia akan masuk dalam konteks bidah ni. So bidah ni kita kena tinggalkanlah. Tapi kena tahu bidah tak bidah, kena melalui ilmu, kena belajar. Sebab bidah ni adalah benda yang Nabi tak buat kan. Sebab hadis yang sahih, dhaif, palsu ni, kadang-kadang dia tersebar lah, semua orang akan sebut. In fact, kalau tengok TV pun, ustaz-ustaz yang selebriti, dia akan baca je hadis palsu. Dan saya pun, ini pengalaman saya sendiri lah, pergi ke masjid kat bawah surau kita kan, kat sisi tu, kadang-kadang masuk dalam tak sampai 2 minit dengar ada hadis palsu. Kita masuk, kita solat kan, solat sunat, dengar hadis palsu. Rasa tak tentera, marah rasa dalam hati kita, Allah, kenapalah baca benda yang tak elok di masjid kan, walaupun orang tu berjanggut berjambang. Tapi itulah, nak tahu macam mana, nak tahu tu kena ada ilmu lah, kena belajar, kena ada usaha yang banyak. Lepas tu syirik, lepas tu haram. Benda haram tak buat lah, tinggalkan benda yang haram. Last kali syirik lah. Syirik ni adalah benda yang sangat besar yang tak boleh. Syirik besar dan syirik kecil lah kita nak tinggalkan. So kalau tengok pada maksud ataupun definisi wali Allah, orang yang beriman ni, yang ni kita lah, ini semua orang buat ni, tak ada apa. Dan orang yang menuju, kita tengah buat lah, menunjukkan, boleh katakan majoriti manusia yang Muslim adalah wali Allah lah. Kena ingat kalau orang tu wali Allah, tengok apa ancaman Allah beritahu. Siapa yang musahi waliku, Allah akan umumkan perang. Nampak? Tiba-tiba kita zalimi orang kan. Orang tu solat tak tinggal, yang sunat dia buat kan. Baik dia, Allah. Dia tengok orang susah bagi duit kan, Allah. Dia tengok cukuplah syarat-syarat ni, rukun malaikat tak syirik. Lepas tu tengok warak dia, tak naklah makan ni. Ada seorang sahabat dulu kat sisi lah. Makanan dekat level 2 tu kan dia pun tak nak makan. Yalah, kalau ada orang fikir rasa macam berdoa lah kan. Tapi kalau kita letak dalam konteks warak, dia kata sebab tak ada tanah halal. Lepas tu tokia dia mungkin Cina kan. Orang yang Cina maksud dia non-Muslim lah. Tokia dia non-Muslim. Lepas tu yang jaga tu pakai tudung kan. Orang non-Muslim mana ada obligation untuk jujur kan. Contohlah bagi dia kan. So dia tak makan pun kat situ. Saya ajak cakap. Bagi saya respect lah dia. Alhamdulillah bagus. Tapi saya makan lah. Saya tak macam tu. Saya makan. Maknanya ada orang yang macam sampai tahap tu dia fikir nak jaga, nak pergi ke dalam warak.
Cuma adalah nanti boleh discuss lah sama ada dia ni berlebihan ke tak lah, sebab agama Islam ni dia kena pertengahan kan. Tapi maksud dia, saya nak tunjuk yang kes yang a bit ekstrim tapi menunjukkan kat mana orang tu kan. So sahabat tadi ada yang macam tu, tiba-tiba kita zalimi dia. Tidakkah dia ni adalah wali Allah? Tak takut ke kita kan? Kita kata, tadi kita zalimi orang tu, dia ni wali Allah kan? Contohlah. So hadis ni antaranya untuk kita faham juga supaya kita jangan musuhi wali Allah. Tengok orang yang baik-baik ni, hati-hati sebab boleh jadi dia ni wali Allah. Kita nanti Allah ambil tindakan daripada kita. Dekat kita tindakan saya sebut tadi tu, macam tadi kan, yang lawan daripada orang yang Allah marah ni kan, Allah. Yang wali ni, tadi saya sebutkan hati dia besar. Kita dapat apa tahu yang kita lawan ni? Hati kecil, sikit nak marah kan. Duit kedekut, sembang kencang kan, duit kedekut kan. Ceritalah macam-macam. So, benda-benda tu, penyakit hati akan datang kepada kita. So, ancaman Allah, yang fizikal saya tak tahu sebab fizikal ni boleh jadi ya, boleh jadi tak kan. Tapi yang pasti, Allah akan Allah akan attack ataupun apa ni? Ancaman Allah ni kat sini dikatakan, perang Allah pada kita ni adalah mostly kepada hati kita ni. So hati-hati yang banyaklah sedikit. Hati-hati yang banyaklah untuk kita zalimi orang, sebab boleh jadi orang tu, jangan zalim semua orang, tak kisahlah. Dia bukan wali Allah pun kan, apa lagi wali Allah kan. Okey. Kita dah faham yang ni, nanti saya akan ulang balik hadis ni sebab saya nak come back sebelum kita tutup hadis ni. So sekarang ni saya nak cerita definisi, ni yang last lah untuk yang untuk kita orang kata strengthen pemahaman kita tentang apa maksud wali Allah. Wali Allah ni adalah orang yang beriman bertakwa. Dah clear, itu je terletak dalam akal kita. Ini definisi wali Allah. Okay, now kita nak pergi kepada faham saya lah sekarang ni, sebab saya tulis ni, salah faham maksud wali Allah adalah kesilapan yang sangat fatal, sangat teruk, sebab dia ada kaitan dengan syirik. Tengok wali dari faham sekarang, yang saya faham selalu saya dengar orang bagi ceramah, ustaz yang dikata al-alamah pun hari tu kat KLCC, ustaz tu datang, dia bagi ceramah, dia kata wali ni ada harimau ni, saya tulis kat sini, harimau bantu bawa kayu api untuk kegunaan dia cerita, takjub kan. Saya duduk kat belakang tu, Allah Akbar, saya keluarlah dari surah tu, saya kata ini cerita fantasi ni, mana ada kalau tak buat logik lah, takkan harimau bukannya ada gigi besar pun nak angkat gigi kayu kan, gajah tahan lagi kan. Tu cerita pada logik akal nombor 2 bukan macam ni sebab macam ni, sebab tengok saya baca ni, wali daripada faham yang kita dengar hari ni adalah orang yang ada kemampuan luar biasa, keajaiban yang tidak melalui yang normal ni, yang norm kita boleh angkat kayu diangkat oleh harimau, contoh saya baca ni kan, badan di Malaysia tapi sedang solat di Mekah. Ini adalah pengalaman ustaz saya, Dr. Abu Anas Madani. Dia kata dia pergi satu tempat tu, kat masjid tu, orang jemput dia untuk bagi ceramah. Lepas tu ada orang tidur kat belakang tu. Dia tanya, tak siap-siap lagi nak solat ke kan? Nak solat, lepas ni ada kuliah kan? Dia kata, itu orang yang dekat surau tu kata, dia bisik-bisik, itu wali tengah solat kat Mekah tu, tengah tidur. Susah, saya kata, habislah orang kita kan. Boleh percaya, dia kata pertama boleh percaya, nombor 2, lepas tu dia dakwah lah orang tu, dia kata ini tak betul ni. Tapi orang kita boleh percaya. Dia kata ni wali sedang tidur di masjid surau, tapi dia solat di Mekah. Nombor 2 ni yang dulu ada orang Habib daripada Indonesia yang meninggal tu, orang buat cerita lah, dia kata ada satu gunung di Indonesia tu nak meletus lah dia punya volcano. So dia ambil jubah, dia campak, gunung berapi tak meletup. Tapi nanti saya cerita kenapa ni salah faham dalam konsep karamah ni. Karamah ni tak macam ni. Nanti saya baca semua, nanti saya cerita. Karamah ni definisi dia lain tau. Maksud dia lain. Harimau tadi saya dah cerita, ni seru nama Syekh Abdul Qadir. Ni ustaz saya juga, Dr. Asri sebutlah di India, dia kata ni dia dengar cerita jugalah kan. Orang tu sebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani ni, ada orang nak orogol dia, wanita tu. Tiba-tiba datang, dia sebut nama ni, datang terompah, kena si yang nak rogol perempuan tu. Jadi pelik cerita lah, punyalah macam ni, punyalah teruk cara cerita tu kan. Yang nextnya, kedudukan wali lebih tinggi daripada Nabi. Ini yang tarikat-tarikat pelik ni dia sebut kan. Wali wakil Tuhan ni yang kita sebut sebelum ni, yang tarikat Nasyabandi tu kan. Ada tu kuasa menjaga alam. Yang bukan tarikat Nasyabandi pun tak. Ada juga kita dengar daripada kuliah ceramah-ceramah ustaz yang daripada Kelantan, ada beberapa ustaz sebut benda ni. Anak murid terbang ni pun ada juga saya dengar daripada Facebook lah, ustaz tu bagi ceramah. Dia kata anak murid dia terbang, guru dia lagi lah hebat. Dia kata okey.
So ini semua dalam konteks, kalau dia orang cerita ni adalah dalam konteks karamah. So ni maksud wali yang ni saya kata yang negatif tadi kan. Pemahaman kita yang benarnya adalah orang yang beriman dan bertakwa, dia tak ada karamah apa pun. Ini adalah tafsiran wali yang benar. So ini tidak benar. So saya nak cerita sikit tentang keajaiban dalam agama supaya kita faham. Saya pergi terus kat sini sekejap saya pergi sini dan saya pergi balik yang tadi. Keajaiban dalam agama ni dalam kehidupan kita lah ada 3 je yang ajaib. Yang tidak melalui ilmu sains lah, yang bukan daripada fizik, yang macam graviti tak. Ini yang memang benar-benar daripada keajaiban Allah bagi. Pertama, mukjizat. Kedua, karamah. Ketiga, ilmu syaitan. Syaitan boleh buat benda-benda pelik-pelik kan. Kita tengok mukjizat ni hanya kepada Rasul dan Nabi saja. Dah tak ada dah lah kan. Macam Nabi Isa ni, dia hidupkan orang mati, dia hidupkan burung semua kan. So mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, macam-macam lagi lah, bulan terbelah 2 kan. Mukjizat ni tak ada dah. Yang digunakan oleh orang yang ada masalah sikit dengan sunnah yang sahih ni, dia guna term karamah. Karamah wali Allah ni diberi kepada wali Allah. That's why cerita ni banyak yang cerita wali-wali lah, cerita wali. So dia pergi kat situ. Kita tengok sini, actually karamah yang benar ni, tengok ni Allah sebut dalam Quran ni, peristiwa ni. Maryam ni ibu kepada Nabi Isa kan, lahir Nabi Isa tanpa bapa. Ini karamah Allah bagi. Allah bagi keajaiban tanpa manusia. Dan konsep dia, karamah ni Allah bagi sesuatu tu yang dia tak nak pun. Maryam ni, takkan dia nak ibu mengandung kan. Tak ada suami, fitnah yang besar lah kan, pelik lah kan. Lagilah orang kata dia berzina, macam-macam lah kan. Takkan nak, tak nak. Tapi Allah bagi kat dia sebagai ujian. Dan juga Allah bagi karamah kat orang lain. Contohnya, Maryam juga, dia berada di rumah ni, Nabi Zakaria tanya kan, saya ingat benda tu dalam Quran juga yang Allah sebut. Ada makanan ataupun hadis lah. Ada makanan, buah-buahan di sebelah Maryam ni sebab dia tak nak keluar rumah. Lepas tu Nabi Zakaria tanya, buah siapa bagi? Dia kata Allah bagi. Tiba-tiba ada buah. Dia sendiri pun tak nak pun dalam hati dia nak buah tu. So konsep karamah ni Allah bagi kepada siapa yang Allah nak bagi tanpa orang tu nak. Itu konsep dia kan. Kena faham kat situ. Allah bagi keajaiban tu tanpa dia nak. Dia tak nak pun, macam Maryam tak nak pun. Dapat. Allah bagi. Sebab Allah nak tolong hamba dia kan. Allah bagi. Itu keajaiban. Nombor 3, ilmu syaitan. Ni wali syaitan. Nampak jalan ghaib, boleh terbang. Dan ini yang saya sebut ni, ini adalah bertentangan dengan konsep karamah. Tidak. Ini bukan karamah. Ini adalah sama ada cerita halwa telinga saja ataupun dia adalah kerja syaitan. Kena ingatlah sebab karamah ni adalah Allah bagi tanpa dia nak. Macam ni kan. Dia campak jubah gunung berapi tak meletup. Tak payah campak lah. Allah nak bagi, Allah tak buat terus tak meletup lah. Mana dia nak something dia campak. Ni harimau boleh bawa. Pelik lah. Tapi ini cerita cerita dalam tengok movie je boleh nak nampak ni. Kalau kita tengok benda ni berlaku dalam kehidupan kita, saya ingat dalam seumur hidup kita ataupun ayah mak kita tak pernah jumpa lah benda pelik-pelik macam ni kan. Dan juga agama ni, Ustaz saya katalah agama ni adalah puncak kecerdikan lah. Takkan puncak kecerdikan letak benda macam ni. Saya rasa dia tak lah. Ini memang sangat-sangat mengarut lah. Sebab kenapa? Okey, pergi pada kenapa Kenapa? Inilah cerita dia. Saya nak relate kepada musyrikin Mekah yang telah cerita dulu kan, amalan nenek moyang. Kenapa? Sebab musyrikin Mekah ni, dia memang angkat wali. Dia kata kan, konsep dia syaitan bisikkan, dia kata perkara remeh-remeh ni Allah serahkan kepada wali. Dia nak jadikan wali ni sebagai satu orang atau satu substance yang dia boleh minta. Dia tak minta direct kepada Allah, dia minta kepada wali sebab dia nak angkat wali ni. So logik dia, wali ni macam ni kan, wali ni atas dunia pun dah hebat, dah mati lagi lah kan konsep ni. Itu musyrikin Mekah punya cara fikir. So dia nak angkat guru-guru dia ataupun apa-apalah yang dia nak ambil ni, dia kata atas dunia pun dah hebat. Atas dunia pun campak jubah gunung Merapi dah tak meletup kan. Contoh kita ambil ni kan. Dah mati lagi lah, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. So kita boleh minta dengan dia. So ini yang saya nak bawa yang relationship yang saya sebut ni, ni punya kaitan dengan syirik. So sangat hati-hati, kita kena faham, benar-benar faham maksud wali yang sebenar. Ini maksud dia kan. Kita tak nak jadi macam ni. Ni gambar yang saya ambil ni, contoh kan tengok ni. Hisham Kabani ni yang tarikat Naqsyabandi ni kan, ni. Ni Nazim Haqqani, Nizam dia punya ni lah. Pergi ke kubur, sujud kat kubur. Ini tengok pergi kubur. Ni semua sebab wali lah kan, wali. Dah atas dunia pun boleh. Dah Allah bagi kelebihan, mati lagi lah. Macam tu lah kan. Kita tengok kat kubur Baqi' dulu kan yang saya tunjuk gambar tu. Dah jadi masjid, orang pergi.
orang pergi buat ibadat, serta tak mahu. Wali ni adalah macam kita. Kita lah orang bertakwa, orang yang beriman adalah wali Allah. Macam ni kan pergi ke kubur. Sebab apa? Sebab ada something yang dia nak daripada kubur ni. Ada Nabi larang secara jelas kan. Kubur mana boleh, kubur ni tak boleh buat tempat untuk beribadat. Tak boleh, dan juga pesta-pesta tak boleh. Kubur ni untuk kita pergi, untuk kita lunakkan hati kita. Kita tahu dia ada roh dah meninggal. Macam tadi kan, kematian. Ingat kematian termasuk dalam ibrah konsep yang kita nak bawa tadi, yang ingatkan kita tentang kematian. Pergi kubur Allah, ingatkan Allah, saya mungkin mati kejap lagi. Kita minta ampun Allah, ampunlah orang ni, ampunlah roh dalam kubur ni, ampunlah mak saya yang mati, ampunlah ayah saya ni, ya Allah. Saya pun akan menuju ke kubur juga nanti, Allah, banyaknya dosa, ya Allah. Begitu, tapi tidak, mereka ni pergi macam-macam ni lah, sebab ada benda lain yang mereka nak bawa. Ini pun sama, kubur, cuma ni nak buat lawak je ni sebenarnya ni. Saya sebenarnya kalau saya Google pergi kat sini kan, wali ni, wali kubur ni, wali yang membangkitkan jenazah dalam kubur. So banyak cerita pelik-pelik tentang wali. So kalau kita faham tentang wali ni, kita macam ni lah, isteri saya ni kan, dia buat kelakar sebab dia pun faham apa buat wali kan. Dia kata wajah macam-macam, macam wali ke. Tapi ni taklah nak ceritanya, tidak begini. Wali ni konsep dia tak. So kalau kita faham tentang wali ni adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kita tengok benda gambar pelik-pelik, tak. Kan ada yang kita tengok gambar macam gambar malaikat kan, masa Palestin kan, orang ambil gambar, ada gambar sayap. Kita dismiss cepat-cepat. Itu semua karut marut. Jangan percaya. Sebab once kita start nak percaya, syaitan akan masuk. Saya ambil gambar ni pun sebab supaya kita nak ambil contoh lah. Biar ada contoh dalam keluarga saya ni. Kita nak dismiss terus benda-benda yang syirik, benda-benda pelik-pelik ni kan. Tak kisahlah ada benda, harus buang. Supaya akidah kita tegap dan juga utuh lah, kita nak buat macam tu. Kita ajar diri kita, tak ada apa-apa. Tengok, kita malam-malam kan, kita terpaling, rasa macam nampak benda. Tak ada benda. Jangan masuk. Habis dia gelak tu. Jangan masuk dalam permainan syaitan. Sebab kita kena jelas benda ni. Benda ni yang akan bawa kita kepada iman tadi. Yang beriman ni, akidah kena betul-betul jati lah, bagus lah. Dan kita nak bertakwa dan faham, betul-betul faham. Okey, dan kita pergi. Ini yang saya bawa itulah. Tengok ni, yang ajaran Syekh Nazim Al-Haqqani ni kan, yang tarikat Naqsyabandi ni, yang ada setengah negeri yang kata halal kan, yang boleh, tapi ada negeri yang haramkan lah. Tengok banyak mana perkataan wali dalam benda yang sesat ni. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata wali, Allah boleh berkata-kata melalui walinya. Nampak? Permainan syaitan yang sangat licik. Dan wajah orang yang bawa ni pun adalah wajah agama. So hati-hatilah wali Okey, ini yang saya sebut tadi kan, karomah tadi, berhati-hati. So kita nak habis dia ni. Dah nak habis ni. Ada 8 minit lagi kan, sempatlah. So kita nak pergi balik kepada apa yang kita baca hadis ni. So hadis ni Imam Nawawi letak sebab maksud dia besar. Dia boleh bawa kerosakan kepada akidah kita kalau kita tak faham. So kita kena faham balik, nak ulang balik supaya kita faham. Wali Allah ni adalah bermaksud orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah. Lepas tu kalau orang ni, apa dia ancaman Allah bagi? Pertama, siapa yang memusuhi wali Allah, Allah akan umumkan perang. Orang yang musuhi wali Allah ni boleh jadi orang kafir, boleh jadi orang munafik lah kan. Orang tak suka benda yang benar daripada Nabi. Boleh jadi orang buat bid'ah kan. Dia marah ke orang tu. Ingat, kita lawan-lawan orang ni kan. Ingat, Allah kata dalam hadis ni, hadis kursi ni, Allah yang akan umumkan perang. Perang tu pula, dia bukannya kata kita kan selalu fikir benda pelik-pelik. Oh tadi dekat aku buat benda jahat aku jatuh. Kita fikir macam tu kan. Padahal konteks tu tak ada konteks apa pun. Cuma sepatutnya kita akan fikir benda yang sangat-sangat yang kalau Quran sebut tu yang hati kita. Aku ni solat lambat. Susah betul lah nak buat. Nak bagi sedekah kan. Allah malas kan. Kita fikirlah, ini mungkin sebab aku ni zalimi orang ni kan. Sebab kebanyakan benda yang ancaman Allah ni pergi kepada hati. Hati kita ni, benda yang paling besar sebenarnya hati lah dalam agama. Nombor 2, Allah akan redha dan lindungi wali Allah ni. Allah redha dan lindungi. Dan kena ingatlah, Allah redha dan lindungi ni bukannya kata dia tenang, dia duduk dalam, atau dia pergi kat hutan seorang-seorang tenang, bersuluk-suluk. Bukan macam tu. Allah uji. Sebab hadis yang Nabi katakan, orang yang paling dekat dengan Allah, yang Allah sayang adalah para Nabi. Para Nabi tu yang paling banyak ujian. Lepas tu orang ujian level ke bawah. Itu orang dekat dengan Allah. Tapi kehidupan kita ni, ialah dalam konteks wali Allah, kita nak ke situ kan. Tak ada hujan, relax, duit banyak. Orang pun tak marah, happy, go with the flow. Bagaimana kita nak jadi wali Allah, ataupun kita nak, redha Allah tu, nak dekat dengan, nak ambil hadis tadi tu kan.
Bukanlah kita cari masalah. Jangan cari masalah. Cuma bila kita dakwah ataupun kita nak buat benda baik ni, Allah akan uji. Macam tu maksudnya. Nombor 3, doa ni makbul. So hati-hati, wali Allah ni jangan main-main. Sebab Allah yang bagi. Allah sebut kepada Nabi daripada hadis Qudsi tu kan. Sangat hati-hati ya. Kita tengok orang-orang yang ni, jangan main-main. Sebab Allah yang akan lawan balik kita. So yang ni saya sebut ni tidaklah. Jangan percaya benda ni semua. Ini adalah perkataan walaupun perkataan bagus, termasuk dalam talbis iblis. Iblis meletakkan benda yang nampak baik. Kan nama agama karomah ni kan. Tapi dia dalam maksud yang jahat. Okey, benda yang sama. Cuma ada soalan dalam ni. Oh, tak ada. Okey, dalam chat. Cuma ada 6 minit lagi. 5 minit lagi kalau ada soalan. Cuma ni last je sebab saya nak tunjuk satu buku yang saya dah ada dalam library saya lah. Sampai ulama ni tulis wali Allah ataukah wali syaitan. Kena ingatlah yang tadi yang karomah pelik-pelik tu boleh jadi dia wali syaitan. Sebab wali Allah ni dia beriman, dia bertakwa kepada Allah. Kita tengok orang yang sangat bagus kan. Nampak orang kata ni wali-wali tapi dia tak pergi solat Jumaat. Wali syaitan lah tu. Ataupun bagus tak pergi solat Jumaat. Wali syaitan lah tu. Dia sangat bagus, dia cerita hadis palsu. Mungkin nak kata jahil, tak boleh nak kata sangat lah sebab dia memang orang agama kan. Dia menuju ke bawah ni lah. So wali Allah ni kan beriman dan takwa. Orang yang bertakwa tadi tu, dia takut sebut benda yang bukan daripada yang saya sebut awal tadi kan. Yang keluar daripada sempadan agama, yang bukan Allah sebut, yang bukan Nabi sebut. Yang dhaif, palsu ni kalau boleh dia tak nak sebut langsung. Saya pernah ikut satu kelas ni, ustaz tu dah meninggal dah, arwah. Saya ambil sanad hadis 40 daripada dia lah. Masa tu dia datang Bangi. Masa tu masa kita orang masa baca hadis panjang ni, dia memang tak nak jawab soalan. Saya tanya, ustaz kalau ni saya tak tahu. Dia memang sangat takut salah. Bagi saya bagus lah. I mean, kita sebagai penuntut ilmu rasa macam apalah ustaz ni tanya soalan tak jawab lah pula kan. Tak faham kita ni. Tapi dia memang nampak dia punya ketakutan tu sebab dia takut salah apa yang dia sebut tu. Maksud dia macam tu kan. Kita tengok pada buku ni, bolehlah kalau nak beli ataupun nak ni. Semua dalam ni Syekh ni cerita tentang ada wali Allah. Macam-macam lah dia cerita tentang, sebab nak bagi exposure lah maksud dia. Ada orang adalah ulama tulis kitab yang wali ni maksud dia ada juga wali syaitan pun macam tu. Boleh carilah tengok dalam internet. Okey, ada 4 minit ya kalau ada soalan apa-apa nak share daripada sahabat-sahabat. Cari ke mana Nafidas? Itu kamera trick tu. Tengok dalam ni. Itu yang Kak Zah buat lawak tu. Okey, kalau tak ada. Apa tu hadis ni? Ya. Soalan ni daripada Afif. Based on experience haji lah dekat Malaysia ni kan, kita ada ke wali yang terdekat? Tak ada Syekh, tak ada Fif. Sebab wali Allah ni sebab benda gaib. Sebab benda ni adalah benda gaib. Wali Allah ni benda gaib. Tak ada orang boleh kata dia wali ataupun orang itu bagi tahu ni wali. Sebab wali ni boleh jadi di kalangan kita je. Sebab benda gaib ni Allah je yang brand orang tu adalah wali Allah. Cuma dalam Quran tadi kan Allah kata yang wali Allah ni orang yang bertakwa dan juga beriman. Cuma takwa beriman ni biar orang yang benar-benar ikut yang sahih. Ada sudut amalan dia, yang dia pergi surau masjid yang benar-benar bagus tu, yang betul yang sahih, dan juga perkataan mulut dia sebut benda yang sahih. Ni ataupun saya punya benchmark dia bila saya ambil ilmu ni, ustaz yang bila dia sebut hadis, dia sebut hadis ni dhaif, hadis ni palsu sebab dia nak bagi tahu status, hadis ni sahih. So bila ada sahih tu saya akan ambil ilmu pada dia lah. Cuma nak cerita spesifik dia ni wali tak. Kita jauhi daripada sebutan tu lah sebab macam tadi kan dia boleh bawa kepada benda-benda yang sesat lah. Jadi sesiapa yang dia mengaku kata dia tu wali tu something wrong lah. Ya, betul. Okey. Tapi Fi, gambar saya tu gambar buat lawak Fi jangan. Kau wali tadi. Jangan pula Fi buat lawak tu. Okey, terima kasih Ji. Sama bye. Okey, itu saja saya ingat untuk sesi hari ini, ada 2 minit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memuji Allah saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.